إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وسلك طريقه واستنى بسنته ومن اهتدى بهداه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. Al-Fadhil, pengusi, Tuan Imam yang dirahmati pengusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil, Tuan Nazir, semua para ulama, hadirin hadirat, muslimi muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah kita melafazkan syukur dan juga tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah rahmat yang kita terima pada setiap waktu dan setiap masa. Semoga dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lagi macam-macam nikmat, rahmat, anugerah, kurnia kepada kita daripada sejak kita berada di dunia ini sampailah ke akhirat nanti. Kedua, marilah kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesihatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan dengan kesihatan itu kita dapat bersama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah. Kita mohon kepada Allah juga supaya semua amal yang kita lakukan dan juga salat yang kita kerjakan Allah terima sebagai amal soleh dan memberatkan amalan kita di akhirat nanti. Seterusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bertahmid kepadanya banyak-banyak kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang Islam dan diberikan iman kepada kita. Ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dan nikmat iman dan Islam ini Allah pilih dan beri kepada siapa yang Dia mahu. Dan tidak semua Allah beri kepada manusia atau hambanya yang ada di dunia ini. Kerana itu kita kena bersyukur banyak-banyak kerana kita adalah di antara orang yang Allah sayangi, orang yang Allah pilih, orang yang Allah janjikan untuk masuk ke syurga. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucap terima kasih kepada Tuan Nazir, semua pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam kita yang telah memberi peluang untuk saya berkongsi dalam kuliah maghrib pada malam ini, dan semoga perkongsian kita ini diberkati dan diredai oleh Allah. Tuan-tuan sekalian, tajuk kita pada malam ini ialah anak kunci syurga atau kunci syurga. Sebenarnya ada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Khwaidim Talabatul Ilmi Syarif bil Harami Al-Makki. Kitab ni lama dah. Jadi saya tengok kitab ni di antara kitab yang biasa kita baca, dan saya rasa kitab ni adalah yang antara kitab yang boleh kita dapat dengan mudah. Tuan-tuan sekalian, apabila kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sendiri menyebut
tujuan utama manusia ini dicipta oleh Allah adalah untuk menjadi hamba-Nya. Dalam bahasa lain ialah untuk mengabdikan diri kepadanya. Mengabdikan diri kepada Allah itu adalah tujuan manusia dijadikan. Banyak kita dengar daripada para asatizah, para guru, ulama telah menerangkan hal ini. Antara ayat yang sering kita baca ialah firman Allah di dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku, yakni Allah, tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku, memperhambakan diri kepadaku. Jadi, memperhambakan diri kepada Allah ini dalam bentuk yang luas. Bukan hanya sekadar dalam bentuk salat, puasa, zakat, haji, tetapi seluruh kehidupan kita perlu kita ikut ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada ia berhubung dengan kehidupan kita secara peribadi, secara individu, rumah tangga, masyarakat dan seterusnya dalam kehidupan bernegara. Itu adalah ibadah, ubudiyah kepada Allah. Ibadah dalam bahasa yang mudah ialah setiap atau semua perbuatan, kegiatan, tutur kata, niat di hati yang Allah redha, Allah suruh, Allah redha, Rasulullah suruh, Rasulullah menyampaikan yang Allah redha, Rasulullah pun redha, maka semua amalan itu adalah termasuk dalam ubudiyah kepada Allah. Dan begitulah juga meninggalkan apa yang Allah tak suka, Allah benci, Allah haramkan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah larang, Rasulullah tidak suka amalan-amalan itu dan kita meninggalkannya, tidak melakukannya, maka itu juga termasuk dalam ubudiyah kepada Allah. Jadi ubudiyah kepada Allah itu mengandungi melaksanakan suruhan-suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Biar kita jelas di situ, barulah kita dapat melihat tujuan manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang disuruh oleh Allah ini, ditentukan oleh Allah ini, perkara yang menyangkut dengan akidah kita, ibadah kita, urusan kehidupan kita, muamalat kita, adab sopan kita, hubungan kita dengan orang lain termasuk masyarakat, dan masyarakat itu ada yang keluarga kita, ada yang tidak keluarga kita, ada yang Islam, ada yang bukan Islam, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita hidup atas dunia ini jadi orang yang taat, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menerima Islam ini adalah orang yang diberi jaminan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahli syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Wa qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya semua umatku dapat masuk syurga atau akan diberi syurga, kecuali mereka yang tak mau. Lalu para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah orang yang tidak mau masuk ke syurga? Rasulullah menjawab dengan mudah dipahami. Baginda menyebut, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, taat kepada Rasulullah, ya taat kepada ajaran yang disampaikan oleh baginda. Sama ada ajaran itu ada di dalam Al-Quran ataupun hadis sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka orang itu memang nak masuk surga. Wa man asani, sesiapa yang derhaka kepada aku, yakni pada ajaran, tidak ikut ajaran yang aku bawa, faqad aba, maka orang tersebut tidak mau ke syurga. Jadi tuan-tuan,
Orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi Islam dan iman ini adalah orang-orang yang diberi jaminan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke syurga, kecuali mereka yang tak mahu. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas khabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hubungan ini tuan-tuan, untuk mencapai syurga yang dijanjikan, syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti kita perlu ikut jalan yang dibawa oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah, iaitu jalannya Islam. Jalan Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak terima mana-mana jalan, mana-mana ajaran, mana-mana pemikiran, mana-mana perbuatan yang tidak ikut Islam, tidak berlandaskan Islam. Maka disinilah kita melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, inna ad-dina indallahil Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Maksudnya agama ni ialah cara kita nak hidup di dunia. Bagaimana kita hidup di dunia? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah? Bagaimana keimanan kita dengan Allah? Bagaimana keimanan kita dengan semua rukun-rukun iman yang lain? Itu di segi akidah perlu ikut ajaran Islam. Bagaimana nak salat, bagaimana nak haji, bagaimana nak umrah, bagaimana nak mengeluarkan zakat dan semuanya perlu ikut ajaran Islam. Baru amalan itu diterima oleh Allah. Bagaimana nak berkahwin, membina rumah tangga, juga amalan perlu ikut ajaran Islam. Kalau katakan orang kahwin tak ikut ajaran Islam, Islam kata Allah tidak sah. Tidak diterima perkahwinan tersebut. Kadang-kadang kita melihat dalam sudut yang sempit. Semaya mesti ikut ajaran Islam, puasa, zakat, haji. Tapi kita terlupa ada lagi banyak amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini perlu kita pastikan ikut Islam. Kalau nikah memang orang akan ikut Islam. Begitu juga perkara-perkara lain. Urusan rumah tangga, urusan pentadbiran negeri dan negara pun perlu mengikut Islam. Perlu ikut agama Allah. Ini adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di segi ekonominya, di segi sosialnya, di segi pelajarannya, ikut ajaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mengikut ajaran Islam ini ternyata dia berjaya dunia dan akhirat. Sejarah telah membuktikan bahawa umat Islam selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ambil lepas Nabi, Khulafa' Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya, mereka berkembang, berjaya dan dapat menyebarkan agama Islam dengan sebaiknya. Ialah kerana mereka berjaya mengikut Islam. Perlu kita memahami hal-hal seperti ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melihat semua kegiatan kita, sama ada kegiatan harian ataupun keluarga atau apa-apa, kalau kita berdasarkan ajaran Islam, maka Allah Subhanahu wa taala menerima amalan itu sebagai amal yang diredai dan diberi ganjaran pahala. Namun kalau amalan-amalan yang dilakukan di dunia ini tidak berdasar dan bersumbarkan pada ajaran Islam, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain daripada Islam din, agamanya, cara hidupnya, maka amalan tersebut tidak akan diterima dan dia di akhirat nanti tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Semua kita tahu di atas dunia ini,
Siapa pun tak nak rugi. Orang membeli tak nak rugi, orang meniaga tak nak rugi, semua tak nak rugi. Keluarga tak nak rugi, anak tak nak rugi, cikgu tak nak rugi, anak murid tak nak rugi, semua tak nak rugi. Tak ada pernah orang kata saya bercita-cita nak jadi orang rugi. Siapa orang rugi? Ialah orang yang tidak menerima Islam. Orang yang tidak ikut agama yang diturunkan oleh Allah. Orang yang tidak mengamalkan ajaran Islam sebagaimana dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang rugi. Kerana itu selalu kita baca suratul Asr. Innal insan wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa. Innal insan, sesungguhnya seluruh insan, tak kira dia di mana, siapa, bila-bila, lafi khusrin, berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang yang telah beriman, wa amilus salihat, dan telah melakukan amal saleh, wa tawasaw bil haqq, dan saling berpesan untuk melaksanakan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan berpesan-pesan untuk sama-sama sabar dalam melaksanakan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi di sini Allah letak orang yang berjaya ialah orang yang beriman. Orang yang beriman dan orang yang melakukan amal saleh. Jadi tuan-tuan, beriman dan amal saleh ini dua perkara yang saling kait mengait antara satu sama lain. Orang yang beriman dijanjikan oleh Allah akan masuk ke syurga. Orang yang tidak beriman, awal lagi Allah tidak terima amalannya. Kalau Allah tidak terima amalan, Allah tidak meredai amalan dalam hidup di dunia ini, maka sudah pasti Allah tidak akan memberi peluang untuk mereka ke syurga. Kerana itu kita tengok redha Allah adalah sangat utama untuk kita capai. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Dan apabila kita melakukan pengabdian itu, tujuannya adalah ingin mencapai redha Allah, ingin mencapai keredaan Allah, tidak yang lainnya. Dalam hubungan ini kita melihat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Radhiyallahu anhum wa radu an. Wa 'adda lahum jannat tajri tahtahal anhar radhiyallahu anhum wa radu an. Zalikal fawzul azim. Was-sabiqunal awwalun, orang yang dulu dan awal. Minal muhajirin wal ansar, terdiri daripada golongan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikut jejak langkah mereka dengan cara terbaik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Setelah Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannat, Allah sediakan untuk mereka surga-surga. Tajri tahtal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Zalikal fawzul azim, itulah sebenar-benar kejayaan yang agung dan mulia, yang hebat, yang mulia. Tuan-tuan, kita tengok Allah Subhanahu wa taala memberi keredaan. Apabila Allah memberi keredaan kepada seseorang, seperti dalam ayat yang dibacakan tadi, Allah telah memberi keredaan kepada muhajirin dan ansar, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga. Kerana itu tujuan dan matlamat kita daripada melakukan amalan-amalan di dunia ini
agar kita mencapai, untuk kita mencapai redha Allah. Ini adalah perkara yang besar. Kerana itulah kalau kita salat kerana Allah, buat apapun lillahi ta'ala, dan macam-macam kita lakukan kerja-kerja di dunia ini lillahi ta'ala, baru dia sampai maksud untuk kita melakukan kerja. Katakan kita pergi mencari rezeki adalah untuk mencapai redha Allah. Kita membelanjakan wang ringgit untuk mencapai redha Allah. Kita menghantar anak-anak kita ke sekolah untuk mencapai redha Allah. Kita letak di situ. Karena itu Rasulullah SAW sebut dalam bab belajar, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bi 'ardan minad dunya lam yajid 'urfal jannah. Siapa yang belajar ilmu, sepatutnya dia belajar ilmu untuk mencapai redha Allah, tetapi dia tidak belajar kecuali untuk mendapat bahagian dunia, maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga. Semua amalan itu bab belajar. Begitu juga hal-hal yang bersangkut yang lainnya. Kerana itulah tuan-tuan, kita tengok Al-Fudail bin Iyad, dia memberi tafsiran terhadap ayat ayyukum ahsanu amala, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapakah di antara kamu orang yang paling baik amalannya. Al-Fudail bin Iyad menyebut ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuh. Akhlasuhu wa aswabuh. Lalu orang bertanya, ya Aba Ali, wa ma akhlasuhu wa ma aswabuh? Wahai Abu Ali, apakah yang dimaksudkan dengan akhlasuhu, yang paling ikhlas, wa aswabuhu, yang paling tepat? Dia kata, akhlasuhu an yakuna lillah. Akhlasuhu maksud hendaklah dia melakukan amalan itu kerana Allah. Wa aswabuh an yakuna ala sunnati Rasulillah. Dia pastikan amalan itu mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua ini. Kerana itulah kita melihat Allah Subhanahu wa taala sering gandingkan ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Taat kepada Allah, kita taat semua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan semua yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sunnahnya, dalam hadisnya, khas, yaitu hadis-hadisnya yang sahih. Ini adalah sebagai menguatkan kita untuk kita menuju mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu pegangan kita sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sering kita dengar. Rasulullah sebut, yang maksud, aku tinggal kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama mana kamu berpegang dengan kedua-duanya tersebut, yaitu kitab Allah wa sunnati rasulih, kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Karena itu tuan-tuan, kita perlu melihat diri kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari As-Sunnah. Kerana ini adalah jalan untuk kita sampai selamat di dunia dan sampai ke akhirat dan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, selama mana pun kita hidup di dunia ini sebenarnya singkat. Dunia ini umurnya singkat berbanding dengan akhirat. Akhirat tidak bertepi selama-lamanya. Dunia walaupun lama, dia ada sempadan dan tempoh. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai tempoh, siapa pun tidak ditangguh dan juga tidak dipercepatkan.
Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahasa tepat. Apabila sampai tempoh, maksudnya tetap jalan. Dan tempoh tadi tidak didahulukan dan tidak dikemudiakan. Tepat, betul-betul tepat. Syak orang kata. Karena itulah bumi pun ada tempoh, kita ada tempoh, semua ada tempoh. Dan di akhirat selama-lamanya. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihissalam. Dia kata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahbab man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'u 'anil nas." Rasulullah didatangi Jibril dan Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ish ma syi'ta, hiduplah kamu selama mana kamu nak hidup. Fa innaka mayyitun, pada satu waktu nanti kamu akan tetap mati. Wahbad man syi'ta, kasihlah kepada siapa yang kamu nak kasih. Fa innaka mufariquh, kamu tetap akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, lakukanlah apa kerja yang kamu ingin lakukan. Fa innaka majziyun bih, kamu tetap akan diberi ganjaran. Kalau baik-baik, buruk-buruk. Wa'lam anna syarafal mu'min, ketahuilah bahawa kemuliaan seseorang mukmin itu qiyamuhu bil lail, melakukan ibadat qiyamul lail. Wa izzuhu, kemuliaannya istighna'uhu 'anil nas, dia tidak memerlukan kepada orang lain. Jadi tuan-tuan, kalau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril menyampaikan ucapan demikian, maka begitulah juga kepada umatnya. Isma syi'ta. Hidup ni tuan-tuan diberitahu oleh Jibril kepada Rasulullah ada sempadan. Fa innaka mayyitun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kembali menemui Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama juga. Karena itulah apabila duduk di dunia ini, kadang-kadang kita berfikir apa yang kita nak. Ada orang berfikir nak mencari harta, ada orang berfikir macam-macam. Berhubung dengan harta sebagai contoh. Anak Adam ni Rasulullah kata, mereka menyebut mali, mali, mali. Hartaku, hartaku, hartaku. Ibnu Adam, wahai anak Adam, harta kamu tidak lebih daripada ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita, dalam riwayat lain fa amdaita. Hartaku, hartaku, hartaku. Wahai anak Adam, harta kamu tidak lebih daripada apa yang kamu makan, maka makanan itu jadi rusak. Apa yang engkau pakaian tadi akan jadi buruk. Dan apa yang kamu sedekahkan, maka itu yang kekal. Itulah harta kita. Karena itu ada para ulama berbincang di kalangan mereka dan mengeluar dan beritahu, sebenarnya kita ni duk jaga harta tu, jaga harta siapa? Ada orang menjawab, saya jaga harta saya, sehingga saya nak guna untuk saya pun saya. Sebenarnya kita jaga adalah kadang-kadang jaga harta orang. Orang itu siapa? Mungkin anak kita, mungkin pasangan kita, mungkin sesiapa. Harta kita sebenarnya tadinya makan habis, pakai buruk, sedekah kekal. Jadi kita nak jaga untuk yang mana? Adakah nak jaga untuk yang habis, atau yang buruk, atau yang kekal? Karena itu seorang ulama disebut, kalau saya ada sedikit harta, maka saya simpan di tempat yang selamat. Orang tanya, di mana yang selamat? Saya simpan dengan Allah.
Dan apabila saya simpan dengan Allah, maka saya tidak perlu rasa gusar dan bimbang. Jadi tuan-tuan, sedekah yang diberikan oleh seseorang akan memayungi dia di hari akhirat nanti. Sedekah itu akan memayungi dia. Sedekah ini akan subur. Sedekah itu akan dapat memberi kebaikan kepada seseorang di samping amalan-amalan lain. Kerana itu tuan-tuan, maka kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita merupakan orang yang bernasib baik, dipilih oleh Allah. Tuan-tuan sekalian, oleh kerana itulah, untuk kita menuju ke akhirat dan akhirnya untuk memasuki syurga, kita perlu pastikan ajaran yang kita pegang ini betul-betul kuat dan kemas, iaitu Islam, berdasarkan kepada sumber yang betul-betul, iaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, wa ma kana limu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Artinya, tidak ada bagi orang yang beriman, yang laki-laki dan juga yang perempuan, apabila Allah telah menentukan sesuatu dan Allah dan Rasulnya telah menentukan sesuatu keputusan atau hukum, ada bagi mereka memilih daripada pekerjaan, dan kerana tiada ada jalan yang lebih baik, yang lebih mudah daripada itu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ingin supaya Allah dan Rasul telah membuat keputusan, maka orang yang beriman tidak ada lagi pilihan lain. Karena itu kita perlu mengetahui apa yang Allah nak daripada kita dan apa yang telah Rasulullah SAW ajak kepada kita. Perkara pertama ialah Quranul Karim, sumber kita. Tuan-tuan sekalian, Al-Quranul Karim adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihissalam dan sampai kepada kita dengan mutawatir. Apa yang ada dalam kitab Al-Quran itu, itulah yang diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah, dan apa yang dibaca oleh Rasulullah yang sama dengan apa yang ada di depan kita sekarang. Biar kita berasa bertuah, kita rasa teruja, kita rasa bangga. Apa yang ada zaman Rasul, ada zaman kita. Apa yang Rasulullah baca, itulah yang kita baca. Apa yang Rasulullah ajak pada sahabat, itulah yang ada pada kita, Al-Quranul Karim. Biar kita rasa besar hati, biar kita rasa sangat bertuah. Karena apa yang ada di zaman sahabat, ada di zaman kita, yaitu Al-Quranul Karim. Kita telah tidak dapat berjumpa dengan Rasulullah. Para sahabat dah pergi, dah kembali ke rahmatullah semuanya. Namun kita masih ada pusaka Rasul, peninggalan Rasul, yaitu Al-Quranul Karim, Al-Mu'jizatul Kubra, mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mukjizat-mukjizat lain yang berlaku kepada Rasulullah ialah boleh dilihat dan dipandang, dirasai oleh orang yang berada sezaman dengannya. Sebagai contoh, mukjizat keluar air daripada jari Rasulullah. Orang zaman tu saja boleh tengok, dan kita boleh baca, boleh mengetahui. Makanan sedikit boleh makan di dalam kumpulan yang ramai. Itu orang zaman tu sahaja. Tetapi mukjizatul Quran, kita boleh baca apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang kita baca sekarang, itulah yang dibaca oleh Rasulullah. Karena itu, kita sebagai orang Islam perlu membaca Al-Quran. Baca Quran ni, baca sampai betul. Betul dengan makhrajnya, betul dengan hukum tajwidnya, dan betul bacaannya. Tidak mesti kita belajar belagu, tetapi baca biar betul. Betul sebutan hurufnya, betul dengan hukum hakamnya, betul dengan fasahahnya, dan betul sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas kita. Ini adalah satu keperluan kepada kita sebab kita orang Islam.
Yang kedua, kita perlu faham Al-Quran. Baca dah, dapat pahala. Pahalanya besar. Tidak ada baca kitab lain sebesar membaca Al-Quran. Satu huruf daripada Al-Quran diberi 10 kebajikan, 10 kali ganda, 10 pahala. Bayangkan kalau kita baca banyak Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim pun dah 19 huruf. Bayangkan tuan-tuan, ini bergantung pada kita sahaja nak baca atau sebaliknya. Setelah baca, kita perlu faham. Faham itu adalah sangat penting. Sangat penting, kerana itu adalah arahan Allah. Al-Quran adalah cerita tentang Allah. Al-Quran cerita tentang siapa, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran cerita apa yang Allah buat. Al-Quran menceritakan orang yang terima agama Allah. Al-Quran menceritakan orang yang menolak agama Allah. Al-Quran menceritakan bagaimana kedudukan orang yang menerima Islam. Al-Quran juga menceritakan bagaimana orang yang menolak Islam. Al-Quran menceritakan syurga dan juga Al-Quran menceritakan neraka. Al-Quran menceritakan siapa ahli syurga dan begitu juga siapa ahli neraka. Al-Quran menceritakan semuanya. Al-Quran juga menceritakan bagaimana hubungan manusia dengan Allah. Bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia. Bagaimana manusia hubungannya dengan alam. Al-Quran menceritakan. Kemudian setelah kita baca, kita perlu faham, dan apabila kita faham, kita perlu sebarkan. Pertama, sebelum sebar, kita amalkan. Kita amalkan apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintah dalam Al-Quran. Ini adalah puncak kepada bacaan, faham, lakukan. Tidak cukup sekadar kita baca, faham dan tak buat, tetapi nak kita lakukan. Dan apa yang disuruh oleh Al-Quran, ada yang boleh kita lakukan dengan diri kita, dan ada yang kita kena lakukan beramai-ramai. Tuan-tuan, saya nak buat contoh mudah. Ada perkara yang kita boleh lakukan tanpa orang lain. Ada perkara yang kita perlu lakukan bersama orang lain. Sebagai contoh, solat sunat. Kita boleh buat seorang-seorang. Solat fardu, nak sembahyang jemaah, tak boleh nak buat seorang-seorang. Tak ada pernah orang cakap sembahyang kat mana? Sembahyang kat rumah. Berjemaah ke? Ya, saya selalu berjemaah. Berjemaah dengan siapa? Saya jemaah seorang. Tak pernah orang cakap macam tu. Jadi dalam agama ni ada perkara yang kita perlu buat dengan orang lain. Berjemaah. Sebagai contoh, solat berjemaah. Ini contoh yang mudah. Begitulah juga apabila kita lakukan, dapat amalkan, kita sebarkan. Sebarkan pahaman, ilmu yang datang daripada Al-Quran itu perlu sebar. Jangan kita setakat kita amal saja. Jangan berhenti kat situ. Sebarkan supaya orang lain juga mengetahui. Dan akhirnya kita perlu membumikan Al-Quran. Maksudnya supaya Al-Quran ini terlaksana di dalam kehidupan umat, khasnya orang Islam. Ini adalah tuntutan kepada umat Islam supaya memahami Al-Quranul Karim, mula daripada baca, pergi kepada faham, pergi lagi kepada amal, pergi lagi kepada penyebaran dan pelaksanaan seluruhnya. Kerana itu, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak baginda sampai di Madinah Al-Munawwarah, sampailah akhir hayatnya, baginda telah menyusun masyarakat daripada sedikit demi sedikit sehingga sempurna Al-Quran diturunkan, dan Al-Quran itu dilaksanakan dengan keseluruhannya. Dan apabila Quran dilaksanakan dengan keseluruhannya, maka kita melihat masyarakat Madinah sebelum kedatangan Rasulullah berada dalam keadaan tidak tenteram, selalu berperang, selalu bergaduh antara satu sama lain. Tetapi setelah kedatangan Rasulullah, mengikut ajaran Islam, masyarakatnya aman damai. Aman damai. Kemudian setelah Al-Quran, kita juga ada peninggalan Rasulullah yang kedua, iaitu
Perkara yang kedua yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ilmu pegangan kita dan amalan kita ialah sunnatul Rasul atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul untuk menyampaikan hidayah kepada manusia supaya manusia selesa bahagia dunia dan akhirat. Karena itu tuan-tuan, kalau orang tanya kita apa yang kita nak di dunia ini, mungkin macam-macam orang jawab. Tapi bahasa yang ringkas boleh disebut kita duduk di dunia ni nak satu perkara saja. Nak senang. Yang tak mau susah. Nak senang, tak mahu susah. Dua perkara yang ringkas. Satu kelima. Baik, bagaimana nak senang? Senang itu perlu ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh terbaik. Contoh dalam semua segi. Contoh terbaik, uswah hasanah. Contoh ini kepada siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang beriman dengan Allah dan juga beriman dengan hari akhirat. Orang yang membuat contoh kepada Rasulullah, itulah orang yang beriman dengan Allah, orang yang beriman dengan hari akhirat. Orang yang yakin dengan Allah, perintah Allah, ajaran Allah, orang yang yakin dengan mati akan bertemu dengan Allah. Wa zakarallaha katsira, dan orang yang ingin mengingati Allah banyak-banyak. Karena itulah dalam hidup kita amalan yang paling afdal ialah zikrullah. Zikrullah ini ialah mengingati Allah dalam kehidupan kita. Zikrullah ini bukan hanya terbatas kepada kita selalu sebut Allah, Allah, Allah. Bukan setakat itu. Tetapi semua hidup kita, apabila kita nak melakukan sesuatu, kita akan ingat, adakah amalan ini Allah redha, Allah benarkan, atau sebaliknya. Apabila kita tengok amalan ini Allah tidak suka, kita tak buat. Itu zikrullah, mengingati Allah. Apabila kita melihat sesuatu perkara yang Allah suruh kita buat, kita pun buat kalau kita mampu. Itu adalah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang yang sembahyang macam mana yang paling baik? Ditanya lagi, wahai Rasulullah, orang puasa yang macam mana yang paling baik? Wahai Rasulullah, orang yang berjihad yang macam mana yang paling baik? Semua tanya-tanya tadi, Rasulullah menjawab, aktsaruhum lillahi zikra. Orang yang paling banyak mengingati Allah. Salat yang paling baik ialah salat yang paling banyak mengingati Allah. Puasa yang paling baik, puasa yang paling banyak mengingati Allah. Berjihad yang paling baik, berjihad yang paling banyak mengingati Allah. Ditanya lagi tentang haji, haji yang paling baik ialah haji yang orang mengerja haji yang paling banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-tuan, semua amalan yang kita lakukan adalah untuk memastikan kita ingat pada Allah. Karena itulah contohnya dalam salat, Allah Subhanahu wa taala sebut, aqimis salata li dzikri. Hendaklah kamu dirikan salat untuk mengingatiku. Jadi tujuan Allah mensyariatkan salat semata-mata untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu dalam salat itu macam-macam gangguan yang datang dalam diri kita dan sebagainya. Tapi tujuannya adalah untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok rukun Islam 5 perkara tadi yang kita semua yakini, yang kita semua hafal, rukun Islam itu ada tujuan khusus. Tadi saya sebut tujuan salat, Allah sebut
Tujuan salat adalah untuk mengingati Allah. Itu tujuannya, matlamatnya. Kalau puasa, tujuannya ialah untuk mencapai takwa. Kalau zakat, tujuannya adalah untuk membersih jiwa dan membersih harta. Kalau tujuan haji untuk mendapat manfaat dan melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak dianugerahkan oleh Allah. Kalau mengucap dua kalimah syahadah, rukun Islam pertama adalah tujuannya kalau orang yang belum Islam mengucap dua kalimah syahadah jadi Islam. Bagi mereka yang telah Islam, mengucap dua kalimah syahadah ialah tajdidul iman, membaharui iman. Ada tujuan. Tujuan asalnya ialah ubudiah kepada Allah, tetapi tujuan-tujuan khusus tetap ada. Karena itulah kita melihat hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang dilansapkan Rasulullah, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk menggambarkan, menyatakan, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah memerintah sebagai contoh, memerintah Rasulullah supaya kita salat, maka Rasulullah mengerjakan salat dan diikuti dan dicontohi oleh masyarakat bagaimana salat itu dikerjakan. Begitulah juga puasa, haji, begitulah juga yang lain-lainnya. Semua Rasulullah nyatakan. Setelah sempurna Islam ini sebagai satu sistem hidup, maka Allah memberi perakuan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yaum itu adalah satu hari yang tertentu, yaitu hari Rasulullah baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, di padang Arafah dalam mengerjakan haji. Pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, yakni agama Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku ke atasmu. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku redha Islam itu sebagai agama kamu. Jadi tuan-tuan, agama yang diredai oleh Allah adalah Islam. Agama Islam ini lengkap, cukup, dan tidak perlu apa-apa penambahan, dan tidak perlu dikurangkan. Itulah konsep Islam ni. Agama Islam ini disebut oleh Allah al-kamalu wat-tamam. At-tamam sempurna, dan al-kamal cukup. Apabila sempurna dan cukup ini, tidak perlu ditokok tambah kepada Islam, tidak perlu dikurangkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dituntut untuk melaksanakan ajaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat laksanakan ini, maka umat Islam akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Tuan-tuan sekalian, di akhirnya saya nak sebut perkara yang paling utama di antara perkara syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah syahadatain. Syahadatain iaitu dua kalimah syahadah. Ia adalah rukun Islam pertama. Tanpa rukun ini, orang yang belum Islam lagi tidak diterima Islamnya. Ucap dua kalimah syahadah dengan penuh faham dan juga tahu apa yang sepatutnya dia tahu tuntutannya, dan juga kena jaga apa-apa yang boleh merosakkan ucapan tersebut. Ini adalah sangat penting untuk kita sama-sama memahami dan mempelajarinya supaya kita dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Karena itu kita selalu dengar hadis yang dibacakan oleh para imam dan semua para asatiza, guru-guru kita, antara lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya sebelum meninggal dunia la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Tuan-tuan, ucapan tu ringkas. Ringkas saja ucapan. Tetapi tidak semestinya ringkas orang boleh ucap.
Ucapan direngkas saja tuan-tuan. Tetapi orang Arab sendiri zaman Rasulullah tidak mahu ucapnya. Bukan dia tak boleh ucap, tetapi tak mahu. Kenapa tuan-tuan? Ialah kerana ucapan ini adalah garis pemisah di antara amalan yang diterima oleh Allah dan amalan yang tidak diterima oleh Allah. Garis pemisah. Apabila sebut la ilaha illallah, Rasulullah kata ini adalah syurga. Orang tak ucap ni tak boleh. Walaupun mungkin dia telah melakukan amal yang baik. Sebagaimana orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW banyak melakukan amal yang baik. Seperti mereka membina masjid, memberi orang-orang yang datang haji makan minum dan menyediakan kemudahan dan sebagainya. Itu amal yang baik. Adakah mereka boleh masuk ke syurga? Tak. Kerana mereka tidak Islam. Kerana mereka tidak mengucap la ilaha illallah. Kerana itu Rasulullah sebut dalam hadisnya, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah taflihu. Saudara-saudara semua, tuan-tuan puan-puan, ucaplah la ilaha illallah, nescaya tuan-tuan berjaya. Berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Karena itu ucapan la ilaha illallah ni tuan-tuan, bukan sahaja ketika nak mati, sebelum mati. Rasulullah ada bersabda pada waktu yang lain. Rasulullah dalam perjalanannya dengar seorang yang azan. Azan ni bukan di masjid, tetapi seorang yang memelihara pengembala, apabila masuk waktu dia azan. Dia seorang je. Walaupun dia seorang, dia sembahyang, dia azan. Dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Apabila dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah kata wajabat lahul jannah, pasti dia masuk surga. Orang azan tuan-tuan, kita selalu dengar azan. Nah, sebenarnya azan tu ialah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu syahadah. Kerana tu tuan-tuan, kalau kita tengok, syahadah ni sangat penting dalam hidup kita. Syahadah ni kalau kita dengar azan, maka Rasulullah kata kamu ucaplah sama seperti orang yang bang itu ucap. Dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kamu ikut sama kata. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah, kamu kata ikut. Dia kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu ikut. Apabila dia kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kamu sebut la haula wala quwata illa billah. Apabila disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kamu pun ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila dia kata la ilaha illallah, kamu pun ucap la ilaha illallah, betul-betul keluar dari hatimu. Satu, membenarkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan semuanya daripada Allah, membenarkan tauhid pada Allah, la ilaha illallah, wajabat lahul jannah, masuk surga. Tuan-tuan, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia sebut, orang yang sebut la ilaha illallah lepas daripada azan. Apabila sebut la ilaha illallah, kita pun sebut la ilaha illallah, wajabat lahul jannah. Jadi tuan-tuan, banyak sebenarnya peluang-peluang yang Rasulullah sebut masuk syurga. Banyak. Antara lainnya, kalau kita ambil wudu, selepas wudu kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Walaupun tak baca Allahumma ja'alni minat tawwabin, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah kata futihat lahul abwabul jannatu thamaniyah yadkhuluha min ayyiha syaa. Dia boleh masuk ke syurga, dibuka untuknya 8 pintu syurga, dan dia boleh pilih
mana-mana pintu yang dia nak lalui. Setiap kali. Surga ni tuan-tuan terbentang luas kepada manusia. Terpulang mereka nak masuk atau tidak. Begitulah juga Rasulullah sebut. Sesiapa yang baca ayat kursi lepas solat fardu, maghrib ke, isya ke, subuh ke, maka tidak ada halangan dia daripada memasuki syurga kecuali belum mati lagi. Karena itu tuan-tuan ambil peluang. Begitulah juga Rasulullah sebut, siapa yang berada di rumah, ni maksud hadis, siapa yang berada di rumahnya, dia berwuduk, bersuci di rumahnya, kemudian datang salat berjemaah di masjid ke, di surau ke, di mana-mana, yang pasti jemaah, lalu dia sembahyang, maka pahalanya sama dengan orang pahalanya sama dengan pahala haji. Yang ganda 25 kali ganda atau 27 itu satu bab. Pahalanya sama dengan pahala orang mengerjakan haji. Bagaimana pahala orang mengerjakan haji? Rasulullah sebut, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' ilal jannah. Haji mabrur tidak ada ganjaran selain dari syurga. Karena itu tuan-tuan, setiap kali kita solat di masjid, solat berjemaah, ganjarannya selain daripada ganda 25 atau 27 adalah ganjaran syurga. Karena itu apabila orang ni melaksanakan syariat Allah dalam diri dia, syariat Allah dalam kehidupannya, syariat Allah mengikut Islam yang dibawa oleh Rasulullah berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul, maka dia adalah orang yang dialu-alukan dan diberi jaminan oleh Allah untuk masuk ke syurga. Tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita menanam tekad, mengambil dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kekuatan untuk mentaati Allah. Dan kita berdoa sebagaimana Rasulullah berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan denganmu supaya engkau tolong aku untuk mengingatiku padamu, untuk aku ingat padamu, dan aku bersyukur terhadapmu, dan aku dapat melakukan amalan dengan cara yang terbaik. Kita perlu minta doa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kekuatan dan diberi kesungguhan, diberi taufik dan hidayah untuk melakukan yang baik-baik yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ajaran dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, saya ucap terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi peluang kepada saya pada malam ini untuk berkongsi sedikit sebanyak dalam kuliah maghrib ini, dan begitu juga kepada Tuan Imam, Tuan Nazir, pengurusi dan ahli-ahli Jawatwakasa, dan kepada semua hadirin hadirat sekalian. Di atas penukulan yang telah diberikan, saya ucap jazakumullahu khairan katsira, dan yang baik dari Allah. Kalau ada kelemahan, kesilapan, itu adalah daripada saya yang dhaif lagi hakir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.